Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti biasa hari Isnin Ustazah akan upload video lah untuk Maths IDL. Dan hari ini kita dah masuk minggu ke-6 dah. Minggu ke-6, jadi Ustazah akan mulakan kita akan masuk bab 5. Iaitu Al-Quran dan Sains atau Al-Quran dan Sains 1 ataupun Wahyu dan Sains. Jadi hasilnya nanti awak akan belajar tentang yang pertama dorongan Al-Quran dan terhadap sains, yang kedua iaitu Al-Quran dan alam tabi'i. Okey, jadi kat sini kita nak tengok apakah hubungan Al-Quran dengan sains tu. Dan kita tahu bahawa Al-Quran ni merupakan kitab ataupun rujukan utama yang bagi manusia lah, rujukan utama bagi manusia. Dan kita tahu bahawa dalam Al-Quran sendiri merupakan sumber segala ilmu, asas bagi segala ilmu sains dan ilmu pengetahuan yang lain lah. Dan Al-Quran ini merupakan panduan yang Allah turunkan kepada manusia ni untuk dijadikan panduan dalam kehidupan mereka seharian, kan. Sebab kita tahu bahawa dalam Al-Quran ni menyentuh segala aspek kehidupan manusia, menyebut segala, maknanya baik hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan juga hubungan dengan alam semesta. Okey, jadi so kita nak tengok dorongan Al-Quran terhadap sains. Maknanya dorongan Al-Quran terhadap sains ni maksud dia ialah ada perintah yang kita boleh dapati dalam Al-Quran tu yang menyuruh kita untuk mengkaji dengan lebih mendalam ilmu sains. Okey, so yang pertama iaitu kita tahu bahawa salah satu kemukjizatan Al-Quran ni ialah terdapat maknanya ada hubungan antara Al-Quran dengan ilmu sains dan banyak ilmu pengetahuan yang lain lah. Maknanya kita boleh nampak salah satu ilmu yang terdapat dalam Al-Quran ni ialah ilmu sains, dan banyak lagi ilmu-ilmu lain lah. Dan dalam Al-Quran tu sendiri mengandungi 105 kali menyebut kataan ilmu tu. Okey, so betapa pentingnya ilmu sains ni kita boleh lihat daripada wahyu yang pertama. Wahyu pertama kita tahu bahawa surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang bermaksud, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi ni surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Maknanya kita boleh lihat ayat pertama tu, bacalah, ada perintah perintah kepada manusia untuk membaca. Dan kita tahu bahawa membaca ni merupakan jambatan ilmu, kan. Salah satu cara untuk kita mendapatkan ilmu ialah dengan membaca. Betul tak, kan? Bacalah. Kalau kita lihat biasanya yang orang ulat buku, kan, orang yang rajin membaca ni, dia lebih banyak ilmu yang dia dapat, kan. Okey, dan membaca ni memberi maksud lain, iaitu menyuruh kita untuk mengkaji, berfikir dengan lebih mendalam lah. Antaranya adalah ilmu sains, kan. Dan kita boleh nampak daripada surah Al-Alaq itu, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Di situ ada ayat berkaitan dengan sains, iaitu kejadian manusia. Maknanya kita tahu bahawa manusia ni berasal daripada segumpal darah. Dan jadi di sini kita boleh nampak kepentingan sains tu, kan. Kepentingan sains tu, maknanya Allah menyuruh kita ni, manusia ni, untuk mencari, untuk kita sebab itulah Al-Quran kita tak boleh sekadar membaca saja. Kita kena tadabbur Al-Quran tu, kan. Sebab sebenarnya dalam Al-Quran tu sendiri dah banyak, kan, konsep-konsep yang kita boleh dapatkan dalam Al-Quran tu, kan. Termasuklah konsep sains. Okey, so daripada surah Al-Alaq ni, perintah yang pertama lah kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam untuk mengembangkan sains, untuk mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan. Maknanya kat situ kita tak boleh pandang, maknanya kita tak boleh pandang remeh lah tentang kegiatan mencari ilmu ni. Jadi benda yang penting, belajar ni benda yang penting, kan. Jadi awak sebagai
pelajar. Inilah salah satu cara untuk kita kita sebagai hamba Allah ni, salah satu caranya kita kena mencari ilmu. Carilah ilmu, carilah ilmu sebanyak mungkin. Okey, dan kita dan dalam dalam Al-Quran sendiri ada banyak garis-garis panduan berkenaan dengan sains dan ilmu pengetahuan lain, dan tinggal manusia ni hanya tinggal untuk menggali dan mengembangkan sahaja konsep tersebut, kan. Okey, dan kita boleh lihat daripada dan kita tahu bahawa dalam Al-Quran itu sendiri ada 750 ayat berkaitan dengan sains dalam pelbagai bentuk lah, dalam bentuk fakta, dalam bentuk pernyataan, dalam bentuk dorongan. Jadi maknanya kita boleh nampak dalam Al-Quran ni menunjukkan betapa tingginya kedudukan ilmu tu, kan. Dan kita boleh nampak bahawa Islam ni sangat-sangat mementingkan ilmu. Islam ni Islam ni menyuruh, mendorong manusia, menggalakkan umat dia untuk mencari ilmu, kan. Kalau kita tengok, kan, rasanya agama Islam lah salah satunya agama yang sangat mementingkan ilmu. Agama yang menyuruh umat dia untuk mencari ilmu. Kalau lihat agama lain, ada tak memberitahu tentang kepentingan ilmu tu? Maknanya kita boleh nampak lah, maknanya di mana agama yang benar tu, kan. Okey. Jadi dan Islam meletakkan tempat yang tinggi kepada mereka yang mencari ilmu. So kita boleh tengok pada surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bermaksud Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa darjat. Maksudnya darjat yang Allah angkat orang-orang yang beriman, dalam masa sama Allah mengangkat orang-orang yang berilmu. Dia ada darjat di sisi Allah. Orang yang berilmu ni akan diangkat darjat dia, kan. Maknanya tapi istimewanya orang yang berilmu ni, kan. Jadi kita nak jadi orang yang macam mana? Kita kenalah jadi orang yang berilmu, kan. So dorongan daripada Al-Quran ni ataupun perintah daripada Rasulullah ni telah dipraktikkan oleh generasi Islam yang terdahulu. So kita boleh, sebab itulah ramainya lahir tokoh-tokoh Islam, kan. Mereka ni menyahut dorongan yang terdapat dalam Al-Quran ni, maknanya menyuruh kita untuk mencari ilmu, kan. Mencari ilmu, kan. Okey. So tokoh-tokoh yang kita boleh yang kita tahu iaitu contohnya Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Ibn Rushd, Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, kan. Dan ramai lagi lah. Mereka ni telah menyahut seruan daripada Allah tu untuk mencari ilmu, kan. Jadi kita kena contohilah tokoh-tokoh ni, kan. Kita kena jadikan diri kita ni pun tokoh Islam yang mahir dari segi ilmu dunia dan juga ilmu akhirat, kan. Okey, dan dan kita tahu bahawa sains Islam ni telah tetap merujuk kepada sumber aslinya, yakni Al-Quran dan hadis, tidak hanya berpandu kepada kemampuan akal sahaja. Jadi ilmu sains ni kita boleh dapat sumber dia iaitu daripada Al-Quran tu sendiri. Konsep-konsep dia, konsep-konsep asas tu kita boleh dapat daripada Al-Quran. Maknanya sains Islam ni dia dua lah, dia wahyu dan juga akal, kan. Wahyu tu kita boleh dapat daripada Al-Quran dan hadis, dan kita perlu juga menggunakan akal, kemampuan akal ni untuk berfikir, untuk mengkaji, untuk kembangkan lagi konsep-konsep tersebut. Okey, so ada banyaklah ayat-ayat yang mendorong manusia untuk mengkaji antaranya ilmu sains lah, iaitu surah Al-Ghasyiyah ayat 17 hingga 20 yang bermaksud, apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung ganang bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Okey, jadi ayat ni menyuruh manusia untuk berfikirlah di sebalik kejadian contohnya unta tu sendiri, kan.
Maknanya Allah suruh kita memperhatikan maknanya memperhatikan bentuk unta tu sendiri, dan kita tahu bahawa unta ni kat mana. Unta ni dekat negara Arab kan, banyak dekat negara Arab, dan kita tahu bahawa dekat Arab ni kebanyakan kawasan dia kawasan yang panas, gurun pasir kan, jadi panas. Jadi macam mana Allah suruh kita perhatikan unta tu. Unta tu pernah tengok tak unta ni besar kan, besar dia. Kalau pernah tengok kuda yang besar tu, unta ni lagi besar kan, tinggi. Bentuk unta tu macam mana bentuk unta? Dia ada bonggol dia kan, lepas tu ada, maknanya kaki dia tinggi, dia haiwan yang tinggi lah. Dan kita tahu bahawa unta ni menjadi salah satu pengangkutan di negara Arab sana, dan Allah perintahkan untuk kita memerhatikan kejadian unta tu sendiri kan, maknanya kejadian unta tu sendiri sangatlah hebat, di mana unta ni dia sangat gagah, sangat besar, sangat boleh tahan dalam keadaan yang panas tu untuk bekerja. Bayangkan dia boleh berjalan sejauh berbatu-batu kan, dan boleh mengangkat banyak barang-barang, angkat manusia lagi. Jadi kita Allah suruh kita perhatikan kejadian unta tu. Dan ada juga dan langit bagaimana ia tinggikan, maknanya di sini Allah juga suruh kita memperhatikan kejadian langit tu kan, maknanya kita boleh nampak kehebatan langit tu, di mana kalau kita tahu bahawa langit ni dia boleh tegak dekat atas kan, tanpa tiang. Macam mana benda tu kan? Kita tahu bahawa kalau rumah kan, kita nak bentukkan rumah ataupun apa sahaja bangunan kan, kita perlukan tiang kan, untuk supaya dia kukuh dan boleh berdiri tegak lah. Tapi kat sini kehebatannya ciptaan Allah ni, kita boleh tengok salah satunya adalah langit. Macam mana langit tu boleh tegak dengan kukuh ke atas tu tanpa sebarang tiang kan. Tak ada tiang yang boleh sebagai asas untuk langit tu, tak ada. Jadi langit tu boleh tanpa tiang. Maknanya Allah suruh kita perhatikan macam ciptaan Allah tu. Jadi bila kita perhatikan semua alam semesta ni, semua kejadian yang Allah cipta ni, ia akan menimbulkan rasa takjub kita kan, daripada kita, ia menjadi bukti ataupun tanda-tanda kekuasaan Allah tu kan. Okey, surah Al-Imran ayat 190 ayat 191 yang bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang berakal, iaitu orang-orang mengerti Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Jadi ayat ni Ustazah pernah sebutlah dalam bab 2 rasanya, kalau tak silap, di mana Allah suruh kita perhatikan ada konsep sains kat situ, iaitu penciptaan langit dan bumi. Allah suruh kita fikir macam mana kejadian langit dan bumi ni, dan macam mana kejadian malam dan siang tu. Jadi ini semua merupakan tanda-tanda yang Allah bagi kepada manusia untuk kaji lah. Maknanya tanda-tanda ni khusus untuk orang yang berakal sahaja kan. Dan di sini ada perkataan ulul albab kan. Ulul albab ni ialah orang yang sentiasa mengingati Allah, tapi yang masa sama sentiasa berfikir tentang kejadian alam ni, kan. Inilah ulul albab kan. Okey, jadi awak boleh nampak lah banyak yang kita boleh dapat daripada Al-Quran ni, dorongan perintah yang menyuruh kita untuk mengkaji alam semesta, ataupun kita tahu bahawa kajian tentang alam semesta ni adalah ilmu sains lah, ilmu sains. Okey. Okey, jadi Ustazah akan sambung lagi yang kedua, iaitu Al-Quran dan alam tabi'i. Okey, jadi sebenarnya dalam Al-Quran ni hanya menyentuh sedikit sahaja tentang keajaiban ciptaan Allah
ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi, kan. Dan apa yang ada dalam Quran ni saja dah cukup untuk manusia untuk jadi renungan kepada manusia ni, untuk manusia cari kebenaran di sebalik ciptaan Allah tu sendiri, kan. So daripada bila kita renung, bila kita, maknanya sebab itulah Allah perintahkan untuk kita memerhatikan ciptaan Allah ni, memerhatikan alam semesta ni, memerhatikan semua fenomena kejadian alam ni, kan, untuk kita cari rahsia-rahsia di sebaliknya, kan. So rahsianya ialah tanda-tanda dan bukti kekuasaan Allah lah. Rahsia di sebalik semua ni ialah kekuasaan Allah tu. Okey. Jadi kejadian alam tabi'i. Okey. Ada istilah-istilah dia lah. Istilah-istilah dia iaitu alam tabi'i, alam semesta dan kosmos. Okey. Maksud alam iaitu alam semesta ialah sesuatu selain daripada Allah. Al-kainat. Maksud alam tabi'i ialah alam yang dicetak atau ditempa oleh Allah dengan acuan yang tertentu dan kesemuanya tunduk kepada hukum dan ketentuan atau sunnah Allah. Okey, jadi alam tabi'i ni kita tahu bahawa alam tabi'i ni alam yang diciptakan oleh Allah, dan semua kita tahu bahawa semua ciptaan Allah ni hanya tunduk kepada sunnah Allah lah. Sunnah yang ditetapkan oleh Allah, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau awak perhatikan lah contohnya, kan, macam mana peredaran planet-planet tu, macam mana peredaran bumi, macam mana semuanya patuh kepada sunnah Allah tu. Maknanya kalau kita tengok bumi tu sendiri, kan, dia berpusing-pusing, kan, tu semua sunnah Allah, kan. Dan kalau kita tengok contohnya awan, hujan, semuanya ikut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah tu, kan. Semuanya tunduk kepada Allah, kan. Okey. Jadi dan kosmos. Kosmos bermaksud ketertiban, peraturan dan perhiasan, kerana alam ini tersusun, teratur dan mempunyai sistem yang indah. Okey. Firman Allah yang bermaksud, maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak sedikit pun. Surah Al-Qaf ayat 6. Okey. Jadi kat sini masih lagi disebut berkaitan dengan kejadian langit tu. Macam mana langit tu Allah tinggikan dan Allah hiasi langit tu, kan. Dan kita tak jumpa sedikit pun retak pada langit tu. Okey. So kalau kita tengok, kalau kita perhatikan, tak perhatikan langit, apa yang ada kat langit. Kalau waktu siang kita boleh nampak ada awan, ada matahari, kan, dan langit tu yang berwarna biru. Kalau malam-malam, kan, gelap, warna biru gelap, kita boleh nampak ada awan, ada bintang-bintang, ada bulan, kan. Pernah tak perhatikan benda tu? Pernah tak rasa takjub dengan langit tu? Kalau kita dengan kita memperhatikan ciptaan Allah tu sendiri, kita kaji. Sebab itulah pentingnya ilmu sains ni. Selain kita memerhatikan, mesti sama kita kaji lagi benda tu. Ini semua yang yang dibuat oleh saintis lah. Saintis, kan. Saintis, contohnya saintis dalam bidang astronomi, kan. Yang mengkaji tentang apa yang ada di langit tu lah, apa yang ada di angkasa semua tu, kan. Jadi kalau awak awak belajar contohnya tentang langit ataupun tentang planet ataupun tentang bulan, kan, kat situ awak boleh nampak bukti-bukti kekuasaan Allah tu sendiri, kan. Okey. Jadi kita akan sambung lagi selepas ni dalam ODL biasa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.